Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama dalam majlis membincangkan beberapa persoalan daripada sahabat-sahabat kita yang berada di dalam Facebook. Antaranya ialah daripada saudara Anwar Syahrin. Maksudnya pada 6 April yang lalu, dia bertanya tentang post yang berkaitan dengan syahwat khafiyah. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menceritakan tentang sama-samalah kita membincangkan tentang syahwat yang tersembunyi sebagaimana dinyatakan oleh ulama Islam di dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebelum kita membincangkan secara khusus tentang syahwat tersembunyi, jadi kita lihat dulu beberapa muqaddimah pengenalan tentang kedudukan syahwat tersebut. Jadi pertama sekali persoalannya dari segi definisi ataupun asal-usul penggunaan lafaz. Jadi lafaz syahwah tu ialah kata terbitan daripada kata kerja syahiyya yashha syahwatan. Sama seperti sekiranya kita berkata radiyah yarda. Dan kata kerjanya juga boleh digunakan dalam bentuk wazan ala. Maksud kita boleh kata syaha yashhu syahwatan. Dan terjemahannya dari segi bahasa ialah ma tad'un nafsu ilaihi, perkara yang diri manusia mengajak kepada perkara tersebut, ataupun ishtiyaqun nafsi ila syai', ataupun kecintaan nafsu kepada sesuatu perkara. Itu persoalan pertama lah dari segi definisi dan penggunaan bahasa. Dan soalan kedua yang kita nak bincangkan ialah kedudukan syahwat pada diri manusia. Dari Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu, dia berkata, pintu-pintu masuk bagi syaitan kepada diri manusia dibahagikan kepada 3. Pertamanya ialah asyahwatu, syahwat. Yang kedua ialah al-ghadabu, kemarahan. Dan yang ketiga ialah al-hawa, keinginan. Jadi ada 3 istilah yang kita boleh ambil perhatianlah dalam kita tadi membincangkan tentang lafaz syahwat tadi. Jadi pertama sekali Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, asyahwatu bahimiyatun. Ataupun syahwat dia ialah sifat bahimiyah, maknanya sifat binatang-binatang yang jinak. Adapun al-ghadab, kemarahan, dia ialah sabu'iyatun. Dia ialah sifat binatang-binatang yang ganas, maksudnya binatang-binatang yang pemburu. Dan al-hawa, adapun hawa dia ialah syaitaniyatun ardiyah. Dia ialah sifat yang sama seperti sifat yang ada pada syaitan. Ardiyatun, dan dia tadi ialah sifat yang amat rendah. Jadi ini 3 pintu masuk pada diri manusia. Pertamanya keinginan, lepas tu kemarahan dan hawa nafsu tadi. Jadi ketiga-tiga ni dinyatakan oleh Imam Fakhruddin. Dia kata asyahwatu, syahwat ni dia ialah perkara yang membinasakan manusia. Tetapi dia kata kemarahan lebih bahaya lagi daripada itu. Dan kemarahan itu sendiri adalah satu kerosakan, bahaya pada diri manusia. Tetapi dia berkata al-hawa, yang diistilahkan sebagai hawa nafsu tadi, a'zamu minhu, lebih besar bahayanya daripada kedua yang sebelumnya. Jadi perbezaannya syahwat, seseorang tadi menzalimi dirinya sendiri. Maksud keinginan dia pada syahwat menyebabkan dia menzalimi dirinya, tidak membuat kebaikan kepada dirinya. Adapun kemarahan akan menyebabkan seseorang tadi menzalimi orang yang lain. Tapi yang paling bahaya ialah hawa. Al-hawa tadi dia akan menyebabkan seseorang tadi menzalimi Tuhannya. Dari daripada lafaz syahwat tadi, dia akan terbit 2 sifat. Pertama sekali ialah
al-hirs, ketamakan, wal bukhl, dan kebakhilan. Adapun sifat ghadab daripada sifat kemarahan, yang mana sifat binatang buas tadi, dia akan menimbulkan dua penyakit, iaitu al-ujub, bangga diri, wal kibr, dan sombong. Adapun al-hawa, yang disahkan sebagai hawa nafsu tadi, dia akan menerbitkan al-kufru, kekufuran, maksud mengingkari nikmat Allah, mengingkari ketuhanan Allah. Dan kedua, wal-bid'atu, dan ajaran-ajaran baru yang menyimpang daripada agama Islam. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, apabila bercampur ke-6 sifat-sifat yang mazmumah ini, maka akan terbitlah sifat yang ketujuh, iaitu al-hasad. Maka al-hasad tadi, hasad dengki, dia ialah nihayatul akhlaqiz zamimah, kemuncak kepada akhlak-akhlak yang amat dicela. Kama anna syaitan, sebagaimana syaitan, an-nihayatu fil ashkhasil mazmumah, ialah kemuncak pada individu yang amat dicela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir sekali Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, semasa kita baca dua surah yang terakhir tadi, kita akan baca min syarri hasidin iza hasad. Jadi kita faham kenapa kita minta lindung daripada kejahatan orang hasad dengki tadi, kerana hasad ialah kemuncak sifat mazmumah. Dan dalam surah An-Nas yang terakhir sekali, kita minta lindung daripada syaitan yang mewaswaskan di dalam diri manusia, kerana syaitan tadi ialah kemuncak individu yang bersifat dengan kejahatan. Jadi daripada keterangan Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi, maka kita dapat lihat 3 tingkatan pintu masuk syaitan. Pertama sekali syahwat yang paling rendah. Yang kedua, maksud syahwat ni sifat binatang jinak. Kemudian al-ghadab, kemarahan, sifat binatang buas. Dan kemuncak sekali ialah hawa, iaitu sifat syaitan yang berada pada diri manusia. Kemudian persoalan ketiga yang boleh kita bincangkan ialah, setelah kita mengetahui kedudukan syahwat pada diri manusia dan definisi syahwat tadi, jadi kita nak bincang bagaimanakah yang dikatakan syahwat tersembunyi. Jadi sebelum kita membincangkan syahwat tersembunyi, masa kita cuba berkenalan, masa kita cuba bincangkan bagaimanakah pula syahwat yang zahir tadi. Jadi syahwat yang zahir ni ialah keinginan yang mengajak kepada sesuatu yang rendah, zahiratan wa batinatan. Maksudnya keinginan yang seperti makan. Makan dia ialah keinginan mengajak manusia tadi merendahkan dirinya kepada tanah. Kan seperti daripada sudut zahir, maksudnya perbuatan makan tu sendiri ialah perbuatan yang merendahkan diri seseorang, kerana perbuatan tersebut sama seperti perbuatan binatang tu. Maksudnya binatang tu kerja dia makan saja. Jadi daripada segi zahir, perbuatan tu merendahkan diri manusia, dan daripada segi batinnya, maksudnya keinginannya pun ialah keinginan yang rendah, keinginannya kepada makanan, kan, keinginannya pada minuman. Jadi syahwat yang zahir ialah keinginan kepada perkara-perkara nafsu yang rendah, kan, kepada sifat-sifat binatang jinak tadi tu, secara zahir dan batin. Maksudnya zahirnya pun kuat makan, dan batinnya pun memang ada keinginan kepada kemakanan tersebut. Jadi itu kita namakan syahwat yang zahir. Ataupun seseorang yang suka berzina. Maksudnya berzina tadi, maksudnya hubungan seks antara lelaki dan perempuan tadi, itulah sifat binatang-binatang jinak. Kan, maksudnya sifat binatang yang suka seks tadi. Jadi daripada sudut zahirnya, zahir tadi sememangnya perbuatan tadi dibuat oleh seseorang, dan batinnya amat inginkan kepada syahwat tersebut. Jadi dia melakukan perbuatan zina, kan, melakukan perkara-perkara yang haram dan seumpamanya. Jadi itu diistilahkan sebagai syahwat yang zahir. Maksudnya perbuatan yang zahir manusia bertepatan dengan niat di dalam hatinya. Kan, sebagaimana hatinya niat kepada perkara yang rendah, maka perbuatan zahirnya pun mengikut niat hatinya kepada perkara yang rendah tersebut. Jadi itu dipanggil sebagai syahwat yang zahir. Dan sekarang yang kita nak bincangkan ialah syahwat khafiyah. Maksud syahwat khafiyah ni, maksud kita dah bincang tadi, kita ada darjat yang rendah. Kan, maksudnya bumi, maksudnya kita kata tadi dibahagikan kepada 7 lapis, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi semakin rendah lapisan-lapisan bumi tadi, maka semakin rendahlah kedudukan manusia tadi. Maka dalam Ibnu Ajibah dia kata, semakin rendah lapisan-lapisan bumi tadi, maksudnya lapisan pertama ialah ardus syahwah, ialah lapisan syahwat. Di bawahnya ialah lapisan kelalaian. Di bawahnya ialah kecintaan kepada kemegahan, takut kepada rezeki, mentadbir diri sendiri. Kan, maksudnya akhir sekali ialah keadaan manusia yang marah, hasad dengki, iri hati dan seumpamanya. Jadi sekarang ni apabila kita lawan kepada bawah tadi, rendah ni lawan ni ialah langit.
Jadi dia kata langit yang tertinggi ialah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita nak sampai kepada langit yang tertinggi tadi, maka kita perlu kepada langit pertama iaitu taubat, kan, langit kedua iaitu kesabaran, langit ketiga iaitu wara', zuhud, sampailah kepada langit yang paling atas sekali. Jadi sekarang kita dapat lihat ada perbuatan manusia yang perbuatan tadi menjurus ke bawah, menjurus kepada syahwat, kan, menjurus kepada kelalaian, menjurus kepada kemegahan dunia, kan, menjurus kepada kemarahan, hasad, dengki, iri hati. Jadi itu perbuatan-perbuatan yang menuju kepada dasar, merendahkan diri seseorang. Tapi sekarang ada perbuatan yang akan menaikkan seorang daripada darjat yang rendah. Sebagai contohnya semayang. Semayang adalah satu perbuatan yang akan menaikkan seseorang tadi kepada darjat yang lebih tinggi. Ataupun menuntut ilmu akan membawanya kepada darjat yang lebih tinggi, naik kepada langit-langit yang lebih tinggi. Ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, jadi kita dapat lihat ada dua perbuatan. Satu perbuatan yang merendahkan darjat manusia dan satu perbuatan yang menaikkan darjat manusia. Okay, jadi sekarang ni apabila kita nak bincangkan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi ialah seseorang yang melakukan perbuatan yang disyariatkan untuk menaikkan darjatnya. Seperti solat, kan, seperti belajar agama, mengajar agama, berjihad, bersedekah. Tetapi niat pada batinnya menuju ke bawah. Boleh faham tak? Okey, jadi itulah makna syahwat yang tersembunyi. Maksudnya syahwat yang tersembunyi di sebalik amalan yang sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini cara untuk kita tadi mudah memahaminya. Sekiranya perbuatan zahir dan niat sememangnya menuju ke bawah, maka itu dipanggil syahwat yang zahir. Tapi sekiranya perbuatan tadi adalah perbuatan untuk menuju ke atas, tetapi niat di dalam hatinya ialah niat yang menjurus ke bawah, maka itu dipanggil syahwat yang tersembunyi di dalam amalan yang sepatutnya mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita boleh memahami rangka ataupun kefahaman umum tentang syahwat yang tersembunyi, maksudnya dia adalah syahwat yang tersembunyi di dalam ibadat. Syahwat yang tersembunyi di dalam perkara-perkara yang baik. Sepatutnya perkara tadi, zahir dan batin kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang berlaku sekarang ialah zahir ni ialah perbuatan yang baik, tetapi batinnya menjurus kepada dasar, kepada amalan-amalan yang rendah, yang akan mendekatkan manusia kepada syaitan. Jadi kita tengok beberapa contoh, kan, contoh syahwat yang tersembunyi sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum. Antaranya diriwayatkan daripada Ibnu Lahiyah sampai kepada ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qurtubi. Maksudnya ditanya tentang syahwat yang tersembunyi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa ar-rajulu yata'allamul ilma yuhibbu an yujlasa ilaihi." Maksudnya contoh syahwat tersembunyi ini ialah seseorang dia tadi mempelajari ilmu. Tapi dia mempelajari ilmu, dia bukan niatnya untuk menyampaikan ilmu tu, ataupun mempelajari ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semasa belajar lagi, dia dah niat supaya orang menumpukan kepada dirinya. Maksudnya dia dah niat belajar ilmu agama ni supaya dia boleh jadi orang yang disebut-sebut namanya. Orang yang menjadi tumpuan, orang yang menjadi selebriti dan seumpamanya. Itu Nabi kata, orang yang belajar tetapi bukan niat kerana Allah, tetapi niatnya ialah untuk mencari kemasyhuran. Dan kita dah bincang tadi, mencari kemasyhuran ialah tingkatan keempat, kelima daripada dasar-dasar nafsu yang jahat tadi. Jadi dia sepatutnya belajar agama, meningkatkan darjatnya, tapi niatnya ialah merendahkan dirinya. Maka itulah syahwat yang tersembunyi di dalam amal yang zahir, iaitu beribadat, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Ali berkata, akan muncul satu zaman, dia kata, seseorang tadi akan marah sekiranya anak muridnya duduk bersama dengan guru yang lain. Ini salah satu contohlah keadaan manusia yang mengajar ilmu agama tetapi dengan syahwat yang tersembunyi di dalamnya. Dan Sayyidina Ali juga berkata akan berwujud di akhir zaman ulama-ulama yang mereka tadi cemburu dan iri hati atas nama ilmu tadi. Sebagaimana perempuan-perempuan cemburu ke atas lelaki. Maksudnya mereka tadi akan marah sekiranya salah seorang daripada anak muridnya duduk bersama-sama dengan orang lain. Jadi akhir sekali kan Sayyidina Ali berkata ataupun diriwayatkan dalam hadis dalam Ka'ab ibn Ahbar ni kata haula'il jabbarun, kan mereka lah manusia-manusia yang sombong, kan manusia-manusia yang dihukumkan sebagai a'da'ur rahman, musuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Imam Baihaqi berkata, kan, maksudnya sepatutnya manusia-manusia yang mengajarkan ilmu agama, maksudnya yang orang yang berilmu tadi, hendaklah perbuatannya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak inginkan kemegahan di sisi manusia ataupun namanya lebih disebut daripada orang-orang sezamannya, ataupun dia tadi tidak berniat agar ramai orang yang datang mengambil ilmu daripadanya. Dan dia tak ada niat pun supaya ilmu ni tadi lebih zahir di sisi manusia daripada ilmu orang lain. Bahkan niatnya semata-mata ada al-amanati, menyampaikan amanah dengan menyampaikan ilmu yang ada di sisinya. Dan dia tadi berniat ihya'i ma'alim, maksudnya menghidupkan sinar-sinar agama, maksudnya syiar-syiar agama Islam, dan mengelakkan ilmu-ilmu tersebut daripada pupus. Jadi itu niat yang sebenarnya lah yang sepatutnya ada semasa seseorang tadi menyampaikan ilmu agama. Dan dalam satu riwayat yang lain, maksudnya salah satu contoh seseorang tadi diuji ataupun ditimpa dengan syahwat yang tersembunyi ialah guru tadi. Dia berkata kepada anak muridnya, la taji'uni, janganlah kamu datang kepadaku, wa ana ashtahi an taji'uni. Ataupun dia kata jangan datang, tak apalah, pergilah belajar dengan orang lain dan seumpamanya. Tapi dalam hatinya dia ada keinginan untuk orang tadi ramai datang kepada dirinya. Jadi itu antara syahwat yang tersembunyi lah, yang daripada sudut ilmu, daripada sudut menyampaikan ilmu tadi. Dan daripada sudut yang lain, macam sebagai contohnya dinyatakan syaitan tadi, dia akan datang kepada orang yang mengamalkan amalan sunat. Sebagai contohnya memakai celak di mata, kan, ataupun memotong misai, ataupun memakai wangi-wangian pada hari Jumaat, atau memakai pakaian cantik pada hari Jumaat. Jadi itu ialah perkara yang sunat. Tapi syaitan akan datang, kan, dia akan masukkan dalam diri seseorang tadi. Dia kata, kamu taklah buat perkara sunat ni, jangan sekali-kali kamu meninggalkan perkara sunat tadi. Jadi seseorang tadi akan melakukan perkara-perkara sunat yang sepatutnya dibuat kerana Allah, tetapi dibuat kerana nafsunya. Kerana nafsu jadi ingin dia tadi cantik dan dilihat di sisi manusia sebagai orang yang cantik, dan dia tadi dilihat, kan, sebagai orang yang mengamalkan sunnah ataupun mengamalkan agama Islam. Itu satu contoh yang lain lah daripada sudut ibadat tadi. Dan sebagai contoh yang lain dikatakan bahawa seseorang yang memulakan percakapan ataupun pemberitahuan ilmu sebelum seseorang tadi ditanya, dia dihukumkan juga sebagai asyahwah al-khafiyah. Kan, maksudnya kita belum sempat orang bertanya ataupun orang tak bertanya tentang sesuatu masalah, tapi kita lebih suka bercakap, sembang, memanjangkan cerita dan seumpamanya. Jadi bercakap perkara-perkara yang tidak diperlukan, itu juga dihukumkan sebagai syahwat yang tersembunyi. Dan dalam contoh yang lain, seseorang tadi itu apabila dia ingin meramaikan anak murid, dia tadi masyhur, kan, di sisi manusia, maka itu diistilahkan sebagai hubbur riyasah, kecintaan kepada menjadi pemimpin, kecintaan kepada ingin dia tadi duduk di kedudukan yang tinggi dari kalangan manusia yang biasa. Dan keinginan tersebut yang tersembunyi dalam dirinya diistilahkan sebagai syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Dan contoh yang lain bagi syahwat yang tersembunyi dari, diriwayatkan ada salah seorang ulama yang agung, kan, dia kata dirinya, nafsunya tadi sentiasa menyuruhnya untuk pergi berjihad, berperang, keluar berperang. Jadi dia pun berasa hairan, kan, macam mana pula nafsu ni suka pergi berperang, berjihad. Akhir sekali dia dapat diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat kefahaman, kan, bahawa nafsu dia tadi sebenarnya suruh dia pergi berperang, berjihad di jalan Allah untuk nafsu tadi tidak terseksa dalam apabila dia tadi beribadat di waktu malam dan dia tadi berpuasa di waktu siang. Maksudnya apabila dia beribadat di waktu malam, nafsu akan tersesa. Apabila dia puasa di waktu siang, nafsu juga akan tersesa. Jadi nafsu tadi untuk mengelakkan dia tersesa di malam dan siang, jadi nafsu kata lebih baik matilah. Kan? Jadi macam mana cara nak bagi mati tadi? Ialah dengan cara galakkan tuannya pergi berjihad, moga-moga dia mati di medan perang. Dan itu juga antara contoh, kan, macam manakah nafsu tersembunyi tadi cuba memesongkan niat seseorang. Dan antara contoh syahwat yang tersembunyi tadi ialah seseorang yang melaksanakan ketaatan, tapi bukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi niatnya lah kerana kelazatan sesuatu ibadat.
Kan sebagaimana dia tadi berzikir, maka dia rasa, seronoklah berzikir ni. Maka dia bukan berzikir kerana Allah, tetapi berzikirnya akan berlaku kerana keseronokan. Maksudnya dia kata dia berzikir, dia nampak sesuatu yang gaib kan, ataupun dia berzikir, dia akan rasa rasa-rasa yang tertentu. Jadi apabila dia berzikir kali kedua, keinginan berzikir yang tadi ialah semata-mata kerana inginkan kelazatan yang segera. Maka itu juga dihukumkan sebagai syahwat yang tersembunyi. Dan antara contoh syahwat yang tersembunyi sebagaimana nyatakan dalam hikam ialah keadaan seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkannya dalam keadaan bekerja. Maksudnya dia tadi kewajipannya lah bekerja, mencari nafkah dan seumpamanya. Tapi tiba-tiba dia kata, aku nak tinggalkan kerja ni, aku tak nak bekerja, aku nak berkhaluat selama-lamanya ataupun dalam tempoh masa tertentu, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkan. Jadi keinginannya untuk meninggalkan asbab, untuk meninggalkan bekerja, untuk meninggalkan berurusan dengan manusia, semata-mata ingin beruzlah berkhaluat kepada Allah tanpa keizinan dan tanpa ketepatan waktu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dihukumkan sebagai syahwat khafiyah. Dan yang akhir sekali sebagai contohnya, dia kata syahwat yang tersembunyi ni ialah orang tadi dia tidak inginkan kematian. Dia lawan dengan atas tadi. Yang atas tadi tu dia inginkan mati di medan perang. Tapi yang bawah ni dia kata, aku mohon daripada Allah Ta'ala umur yang panjang. Jadi kita tanya, kenapa nak umur yang panjang tadi? Dia kata nak beribadat, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk dia tadi boleh membaca Al-Quran. Tapi akhir sekali apabila dikaji selidik, kenapakah dia tadi sebenarnya ingin umur yang panjang? Maka dinyatakan ialah kerana takrahul maut limunafaratit tab'i walitulil amal. Jadi sebenarnya dia nak umur yang panjang tadi kerana dia tadi tak suka kepada kematian. Kerana sememangnya nafsu manusia tadi dia tak suka dengan kematian, sebab kematian tadi sakit. Ada sakratul maut kan, tinggalkan kelazatan dunia, tinggalkan makan, hubungan dengan dunia. Jadi daripada satu sudut nafsu dia tak suka kepada kematian. Jadi dia helahkan kepada tuannya. Kita naklah minta daripada Allah agar dipanjangkan umur, konon-konon dengan niat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinyatakan inilah antara syahwat yang tersembunyi yang tidak akan mengeluarkan seseorang daripada syahwat tersebut illa haqiqatu zuhdi fid dunya, melainkan dengan seseorang tadi benar-benar zuhud pada dunia. Dan dia kata tidak akan boleh menyelamatkan seseorang daripada bahaya syahwat yang tersembunyi ni illa arifun zahidun daimun musyahadati bil yaqin, melainkan orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui sudut-sudut tersembunyi syahwat tersebut, dan orang yang zuhud dan orang yang sentiasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah orang yang boleh membantu kita menyelamatkan diri kita, mengeluarkan diri kita daripada syahwat tersembunyi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga kita dah dapat mengetahui kedudukan nafsu pada diri kita. Kan maksudnya ada 3 pintu masuk sebagaimana nyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi. 3 pintu syaitan tadi masuk, salah satu dari pintu ni ialah syahwat. Dan kita maklum tadi syahwat secara khusus dia ialah sifat binatang-binatang jinak, dan ada yang dipanggil al-ghadab, kemarahan, iaitu sifat binatang buas. Dan yang paling ditakuti sekali ialah al-hawa, iaitu sifat syaitan yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada akidah-akidah yang bid'ah. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.